Terima kasih, Datuk Yang Ketua. Saya turut bangun untuk membahaskan satu rancangan undang-undang yang ada di hadapan kita, dan saya rasa seperti ramai yang telah sebut sebelum ini, dengan izin, this is a very timely bill. Walau bagaimanapun, seperti yang kita telah dengar daripada Ketua Pembangkang, daripada Menteri, ada beberapa perkara yang perlu kita teliti. Sebagai salah seorang yang terlibat dalam perbincangan di peringkat Jawatankuasa Pemandu MOU, memang banyak yang kita telah saksikan, yang kita telah bincangkan, tapi masih banyak yang perlu kita usahakan. Dan keterbukaan pihak kerajaan untuk menerima pandangan dari Pakatan Harapan khusus berkait usaha untuk memastikan rang undang-undang anti lompat parti ini, walau apapun namanya nanti, adalah satu usaha yang baik, dan bagi saya ini membuka satu lembaran baru buat politik tanah air dan juga satu hari yang bersejarah untuk Parlimen Malaysia. Yang penting pada waktu ini, Datuk M. Tua, penting kita kena ingat, dalam keadaan politik Malaysia kita dengar bagaimana Seremban menyebut semua parti telah alami keadaan di mana anggota parti mereka, ahli-ahli parlimen mereka, wakil rakyat mereka telah melompat parti sejak tahun 1961 lagi. Dan ia berulang, ya, setiap kali selepas pilihan raya, sudah pasti akan berlaku satu keadaan di mana ahli-ahli parlimen ini melompat. Maka perlu kita tanya juga, kenapa ahli-ahli parlimen ini terasa ada keinginan untuk melompat? Dan saya percaya kalau kita buat satu tesis, kita buat satu kajian, khusus di kalangan, saya minta maaflah Datuk Yang Ketua, tapi ini mungkin terpakai untuk Datuk Yang Ketua juga. Kenapa di kalangan kita ada hasrat, ada niat, ada keinginan, ada kemahuan untuk lompat? Nak tak nak, kita perlu lihat kepada perkara ini. Dan saya lihat, mungkin kita tidak boleh hanya mengharapkan kepada rang undang-undang anti lompat parti sahaja. Tapi dia juga berkait dengan perkara-perkara seperti pengisytiharan aset. Itu penting. Dan saya rasa sekiranya kita boleh secara terbuka memastikan bahawa institusi seperti SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, memainkan peranan menghalang daripada kejadian-kejadian ini berlaku, malah kita tidak boleh menyaksikan SPRM menjadi alat, menjadi seperti pembantu untuk memastikan ahli-ahli parlimen ini melompat. Jadi ke depan bukan setakat kita mahukan pindaan perlembagaan ataupun rang undang-undang anti lompat parti, tapi budaya politik itu, the very fabric of our political culture dengan izin, itu perlu kita teliti dan perlu kita ubah. Budaya ugut-mengugut, budaya tawar-menawar seperti itu harus menjadi sejarah silam. Harus kita letakkan titik noktah. Sama ada ia boleh mampu kita lakukan bergantung kepada usaha 10 ahli parlimen dan seorang menteri yang akan memegang ataupun akan mewakili kita semua dalam jawatankuasa pilihan khas parlimen yang akan meneliti dalam masa sebulan ini bentuk rang undang-undang yang akan dibawa supaya ia memenuhi, bukan cita rasa, tapi setidak-tidaknya memenuhi kehendak semua pihak. Dan kita bentang harapan kita sebelum bulan Julai, kalau boleh pada bulan Mei, lepas hari raya kita tak nak pilihan raya. Lepas hari raya kita nak datang balik ke Dewan yang mulia ini untuk kita dengar, kita bahas, kita luluskan pindaan perlembagaan dan juga rang undang-undang anti lompat parti. Tapi yang saya sebut tadi, Datuk Yang Tua, sangat penting kita lihat di mana ada kelompongan-kelompongan lain dalam undang-undang sedia ada, akta-akta sedia ada, untuk memastikan niat untuk melompat itu cukuplah, ya, kita ugut-mengugut. Maka nak tak nak, kita mesti lakukan satu usaha, satu reformasi yang menyeluruh, termasuk dengan memastikan setiap ahli parlimen, tidak kira parti mana, mendapat peruntukan yang sama. Dan ini hanya boleh berlaku sekiranya satu lagi perkara dalam MOU terlaksana, iaitu rang undang-undang perkhidmatan parlimen, Parliamentary Services Act. Itu perlu kita pastikan dapat kita luluskan juga sebelum tamat MOU,
supaya parlimenlah menjadi tempat di mana perkara-perkara seperti Constituency Development Fund, peruntukan ahli parlimen itu dapat kita bincang, kita putuskan, bukan lagi menjadi belas ihsan daripada Perdana Menteri, tapi ia adalah wang rakyat dan Dewan Yang Mulia inilah yang akan menentukan siapa mendapat berapa untuk kebaikan semua, insya-Allah. Sekian, saya mohon menyokong. Terima kasih. Yang berhormat Lebah Pantai.